الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak nombor 4 Al-istihsan tu okey, tak boleh. Al-istihsanu. Al-istihsanu dari apa? Yang menjadi tempat perselisihan para imam-imam. Al-istihsanu huwa ia. Buang raddul tu, buang, potong. Ada raddul situ kan? Potong, tak ada tu. Huwa al-udulu. Huwa al-udulu. Huwa al-udulu. Berpaling, udul ni berpaling. Anil qiyasi. Buang alif lam situ. Buang alif lam. Qiyasun, an qiyasin. Buang alif lam, ganti tanwin. An qiyasin. An qiyasin daripada qiyas. An daripada qiyasin. Qiyas. Jaliyin. Jaliyin. Jaliyin yang terang, yang jelas. Ila kepada. Ila kepada. Qiyasin. Qiyasin. Qiyas. Khafiyin. Khafiyin yang tersembunyi. Qiyas yang cukup tersembunyi. Okey, satu. Mana ada apa ijtihad ni? Al-udun an qiyasin jaliyin ila qiyasin khafiyin. Berpaling pada qiyas yang jelas kepada qiyas yang tak jelas untuk keluarkan hukum. Ataupun istisnaun mengecualikan. Istisnaun ataupun istisnaun mengecualikan. Mengecualikan. Istisnaun mengecualikan. Istisnaun tak ada un, istisna'u dia. Mas'alatin. Mas'alah. Juz'iyatin. Juz'iyah. Masalah juz'iyah. Masalah juz'i. Masalah juz'i ni masalah kecil. Masalah kecil. Min daripada asal. Kulliyin masalah kulli, masalah yang menyeluruh. Kulliyin masalah menyeluruh. Min aslin kulliyin li dalilin, kerana ada dalil. Kerana ada satu dalil. Li dalilin kerana ada satu dalil. Tatma'innu tenang. Ilaihi kepadanya. Nafsul mujtahidi jiwa mujtahid. Jiwa mujtahid. Yaqtadi yang menepati. Yaqtadi yang menepati. Hadzal istisna'u. Hadzal istisna'a yang menepati pengecualian tadi. Hati yang tenang menepati pengecualian tadi. Ataupun tilkal uduri ataupun
berpalingnya daripada qiyas yang jali tadi, au tilkal uduli, ataupun macam mana dia berpaling daripada qiyas yang nyata kepada qiyas yang tersembunyi. Nak faham juga Yusuf? Dah dapat dah? Au tilkal uduli, tolong boleh. Huwa, iaitu al-udulu, berpaling, an, daripada qiyasin, qiyas jaliyin, nyata, ila, kepada qiyasin, qiyas khafiyin, yang tersembunyi, ataupun istisna'u mas'alatin, ataupun mengecualikan masalah juz'iyatin, yang kecil, min, daripada aslin kulliyin, asal yang menyeluruh, lidalilin, kerana ada satu dalil, tatma'innu, tenang, ilaihi, kepadanya, al-mujtahid, seorang mujtahid, bukan orang biasa macam kita ya, dan juga bukan orang yang berperasaan jadi mujtahid betul ni ya, bukan orang yang rasa-rasa dirinya telah jadi mujtahid. Ini mujtahid betul, hati dia tenang, nampak dalil ni. Siapa mujtahid? Abu Hanifah. Siapa mujtahid? Syafi'i. Siapa mujtahid? Ahmad. Siapa mujtahid? Al-Malik. Siapa mujtahid? Auza'i. Ataupun mujtahid mazhab, siapa dia? An-Nawawi. Siapa lagi? Al-Muzani. Siapa lagi? Ibrahim Al-Buwaiti. Siapa lagi? Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Okey, bukan mujtahid kita ni. Belajar sikit, rasa apa? Nah, aku sudah setaraf dengan para ulama. Mengapa kamu halang aku berijtihad? Itu. Okey, ini yang masalah sekarang. Okey. Ilaihi nafsul mujtahid. Mujtahid tenang hati dia. Yaqtadi, yang menepati, hadzal istisna, pengecualian tadi, ataupun tilkal udul, ataupun mengapa dia berpaling pada qiyas yang jelas kepada qiyas yang tak jelas. Istihsa, inilah dapat awal tilkal udul, dapat dah insya-Allah. Okey. Okey. Sebab tu bab inilah berlakunya perselisihan antara banyak kita dapat Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah tentang penggunaan istihsan. Aslun kulli, contoh kita lihat qiyas jali. Apa benar qiyas? Okey. Qiyas apa? Ini contoh. Sekarang Allah sebut apa? Rasul sebut al-burru bil burri, gandum. Kita kias dengan apa? Dengan beras. Rasulullah tak sebut beras, Rasul sebut gandum. Sebab apa? Apa yang kaitan dua-dua? Makanan ruji. Ini kita kias. Rasulullah keluarkan gandum ataupun bali, kita keluarkan beras. Ilat dia apa? Makanan ruji. Ini kias yang dia jelas. Itu kias. Kita ambil hukum yang Rasulullah sebut kepada hukum yang Rasulullah tak sebut. Ini kita kenali sebagai qiyas. Okey. Okey, qiyas semua bersetuju. Tapi sekarang ni dia ada qiyas yang khafi. Qiyas yang cukup tersembunyi. Okey. Contoh, al-udul ila min qiyasin jalilin ila qiyasin khafi. Semalam kita sebut apa? Jubli apa semalam? Baik apa? Salam. Baik apa? Baik salam. Baik salam ataupun salam. Kaedah kulli apa? Kaedah kulli yang menyuruh. Apa sebut? Rasul sebut apa? Wala tabi' ma laysa indak. Ini kaedah, sebab tu saya surah faham itu. La yahillu salafun wala bai'un wala syartani fi bai'in wala bagi apa? Wala ribhu ma lam yutman wala bai'u ma laysa indak. Sebab hadis ini dia merupakan kaedah kulli, kaedah menyeluruh kepada hukum muamalah.
antara kaedah menyeluruh tadi, wala apa? Wala bai'u ma laysa indak. Tidak ada jual beli daripada barang yang tiada. Okey, boleh faham tak? Ini kaedah kulli, kaedah yang menyuruh. Tapi Rasulullah sendiri pun dia istisnakan, dia kecualikan apa? Satu hukum juz'i, hukum kecil. Boleh faham? Apa dia kecualikan? Bai'us salam. Bertentang atau tidak? Bertentang. Sebab bai'us salam, kita jual barang yang tiada. Bila setahun akan datang baru ada, bila 2 tahun akan datang baru ada. Sebab tu wakanu yasrifu as-sanah was-sanatain. Setahun 2 tahun baru ambil barang. Jadi Rasulullah sendiri pun dia telah mengkecualikan satu hukum. Kita belajar semalam, nama dia hukum sah daripada kaedah yang kulli. Apa kaedah kecil dia apa? Mana dia bai'us sah harus jual salam. Mana ini telah terkeluar. Boleh faham kan? Mana inilah pengecualian kaedah kecil daripada kaedah kulli. Kita kenali sebagai rukhsah. Boleh faham sekarang? Okey. Sekarang kita udul daripada qiyas khafi kepada qiyas jali, ataupun kita kecualikan masalah besar. Okey, contoh. Okey, sekarang contoh. Okey, sekarang contoh. Kita masuk tandas. Bayar 20 sen. Kita bayar 20 sen kan? Kita bayar 20 sen. Berapa lama kita duduk dalam tandas? Haji setengah jam. 3 jam pula. Silap, setengah jam. Rano perut kecil sikit, 5 minit habis kecil. Bayar berapa? Bayar berapa? Tetap 20 sen. Ya bang. Jadi kalau ikut kias jali, kita kiaskan kepada apa? Jual beli barangan binatang dalam apa? Perut. Satu benda yang tak pasti. Termasuk apa? Bai'ul gharab. Kias jali sah tak sah? Sah tak sah? Sebab apa? Naha Rasulullah an bai'il gharab. Jual beli. Bai'ul gharab, satu benda tukaran yang tak pasti. Bai'ul gharab. Kita kiaskan kepada qiyas jali, jelas. Bai'ul gharab. Satu benda yang tak jelas. Kita kiaskan satu benda yang tak jelas, jali. Sebab apa tak jelas? Okey, 20 sen jelas, tapi tukaran tak jelas. Ini dia duduk sampai setengah jam, ini rano 5 minit saja. Jadi makna tukaran yang khidmat 20 sen ni tak jelas tukaran dia. Ikut qiyas jali, sah tak sah? Sebab apa? Sebab dia apa? Dia adalah gharab. Dia terdapat kesamaran. Okey. Jadi sekarang kita tak tengok qiyas tadi. Kita ambil qiyas khafi. Qiyas khafi. Qiyas khafi kita tengok apa? Qiyas yang cukup tersembunyi. Kita qiyas balik pada keringan syarat yang berikan pada bai'un salam. Kita qiyas mana? Qiyas daripada tempat yang cukup tersembunyi. Kita qiyas kepada apa? Kita qiyas bukan pada qiyas bai'un salam, tapi kita qiyas makna yang terdapat dalam harusnya bai'un salam. Untuk apa? Tengok perkataan Rasulullah, kana yuslimu. Benda tadi telah menjadi kebiasaan orang, dan mereka beramalan tanpa ada
masalah. Jadi kita kiaskan pada sana, kita kata harus. Sebab apa? Pernahkah terjadi pertikaian, orang jaga duit 20 sen, bagi 20 sen, kau bayar lebih ya, setengah jam. Kau tak nak lama kau betul ni, kau setengah, tak nak dia bagi depan relax je, letak 20 sen jalan lah kau. Letak 20 sen jalan lah. Tak pernah terjadi perselisihan. Jadi kita kiaskan balik makna yang terdapat pada apa? Pada harusnya bayi usaha salam. Sembunyi kat kias dia? Tersembunyi tak sembunyi? Cukup tersembunyi. Tapi hati mujtahid tenang, kata benda ni Allah Ta'ala tak larang. Sebab benda ni kalau kita tak ingkar, Allah Ta'ala tak larang. Nampak tu? Ini kita sebut sebagai istihsan. Mana dia? Kita qiyas pada qiyas yang cukup tersembunyi. Qiyas apa? Dikali sebagai qiyas khafi, yang cukup tersebut. Qiyas apa? Qiyas balik kepada keharusan baik usaha salam, biarpun barangnya tiada, tapi tidak pernah berlaku persisihan. Okey. Nampak tak? Okey. Jadi sinilah dia sebut ataupun kita mengecualikan. Istisna'un mas'alatin juz'iyyah. Okey, ini lebih kurang macam mana dia? Kita mengecualikan masalah juz'i daripada hukum kulli. Kita mengecualikan. Okey. Contoh apa? Kita mengecualikan. Okey, hukum juz'i bai'us salam. Okey, ini jelas masalahnya. Ini macam mana kita qiyas khafi. Kita qiyas balik kepada makna yang terdapat dalam bai'us salam. Okey, ini pun hampir sama juga. Sekarang kita kecualikan hukum juz'i. Tak apa, minggu depan insyaAllah kita belajar lagi. Kita sambung di Masjid Kifu. Okey. Dalam bai'us salam, Rasulullah letak kaedah sudah. Tetap ada kaedah. Fi fal yuslif mesti apa? Fal yuslif bayaran. Kita sebut apa semalam? Bayaran apa? Penuh. Kaedah yang telah dikecuali, tapi tetap ada hukum kulli dalam jual beli ini. Tetap ada hukum kulli. Kaedah yang menyuruh bayaran mesti penuh. Kemudian apa? Sifat yang jelas. Okey. Ini bai'us salam. Sekarang kita kenali sebagai aqdul istisna. Akad untuk buat kerja. Macam kita sebut sekarang. Contoh, akad Arman, kau buat owning rumah Ustaz. Ada akad ya? Sekarang Ustaz nak panjang dia 2 kaki, lebar dia 1 kaki. Okey. Atap dia biru, merah, hitam, putih, kuning. Okey. Contoh ya. Okey. Sifat jelas tak jelas? Sini sahsra sebab dia ada sifat yang jelas kepada bai'us salam. Fal yuslif fi kailil ma'lum wa waznil ma'lum ila ajalil ma'lum. Bila Ustaz nak siap? Okey. Ustaz nak siap bila? 18 hari bulan. Ajalin maklum. Tapi satu yang kurang. Apa kurang? Ustaz tak bayar duit dulu. Mana boleh Arman ni bayar duit dulu. Habis nanti dia repay motor dia, habis tak buat kerja. Jadi Ustaz tak mau bayar. Arman, menurut Ustaz nanti siap baru Ustaz bayar. Okey. Ikut kaedah ataupun begini. Nah, Ustaz bayar duit barang dulu ya. Berapa semua? Tentu sudah. Semua yang besar ambillah 50 sen lah. Contoh ya, 50 sen lah semua. Okey, apa Arman ya? Nanti siap baru Ustaz bayar. Ataupun sekarang Ustaz bayar barang dulu. Kau beli barang semua, okey dah, ambillah RM1 untuk beli barang saja. Siap baru Ustaz bayar lagi RM4. Contohnya. Jelas tak jelas? Syarat dia sempurna atau sempurna?
Sebab syarat dia, kaedah yang ada pada nak buat bayar salam mesti apa? Mesti apa? Penuh. Fal yuslif, bayar penuh. Kalau tidak jadi apa? Baik hutang dengan baiul kali dengan kali. Hutang dengan hutang. Siap baru Ustaz bayar. Ataupun nak Ustaz bayar separuh dulu. Kau buat sebab nak Ustaz tambah lagi 10 sen. Siap lagi 10 sen. Lengkap barulah cukup 50 sen. Sama nak Ustaz bayar separuh dulu, habis baru bayar apa? Penuh, ataupun siap baru bayar apa? Penuh. Dua-dua bentuk ni sah atau tidak? Ikut hukum kulli, kaedah dalam baik usaha salam. Kaedah baik salam mesti apa? Bayar mesti kita bagi apa? Penuh. Fal yuslif, dia bayar apa? Penuh. Kalau tidak jadi apa? Jual beli hutang dengan hutang. Fi kailil maklum, sifat yang jelas, ini tidak masalah. Tapi bayar. Jadi sekarang kita buat jual beli begini kan tidak? Kita biasanya kalau suruh orang kita buat macam mana? Bayar penuh kan? Mana bayar penuh? Kalau bayar penuh cabut lari dah tu. Ataupun lambat buat kerja. Betul tak betul? Betul. Jadi di sini mujtahid, seorang mujtahid dia akan tengok renung. Dia akan keluarkan hukum ni daripada hukum kulli. Mana hukum dia harus. Sebab apa? Sebab kebiasaan orang buat amal begitu. Kebiasaan begitu. Sebab apa? Ada keperluan dia. Sebab kebiasaan ataupun adat buat begitu. Jadi dia tengok tak ada masalah. Sebab tu istisnan ni lah yang terjadinya. Hukum ni harus. Kita pegang pun harus. Fatwa kita pun harus. Tapi Imam Syafi'i tidak mengharuskannya. Sebab Imam Syafi'i, sebab tu kita istisnan ini tempat persisihan para ulama. Sebab tu Imam Syafi'i sebut apa? Sebab Imam Syafi'i sebut man istahsana faqad syarra'a. Siapa menggunakan istihsan sebagai hujah, dia telah mensyariatkan sendiri, buat hukum syarak sendiri. Tapi walaupun begitu, okey, imam kita terima sebagai salah satu sumber hukum. Sebab apa? Rasulullah benarkan salam ini sendiri adalah istihsan. Qadima Rasulullah al-Madinah. Dia datang Madinah, mereka telah berjual beli dengan hukum tersebut. Maknanya inilah istihsan ni, makna dia perlukan perhatian yang cukup dalam mujtahid itu untuk tengok hukum tadi. Siapa? Mujtahid, bukan kita. Siapa? Mujtahid. Kita ni angan-angan saja di mujtahid. Okey, keazaman bukan keazaman mujtahid. Belajar bukan belajar mujtahid. Imam Syafi'i 15 tahun sudah umur 15 tahun. Khalid Az-Zanji syekh dia benarkan dia bagi fatwa di mana? Di Mekah. Zaman apa? Zaman dia. Zaman siapa? Zaman dia. Syekh dia telah benarkan dia bagi fatwa sewaktu dia berusia berapa? 15 tahun. Sewaktu baru berusia 15 tahun. Untuk orang seperti ini, mereka tengok. Okey. Untuk nafsul mujtahid. Dan nanti belakang sebut apa sifat-sifat mujtahid. Kita ni siapa? Kita muqallid saja. Kita belajar ni taklid, macam mana mereka keluarkan hukum. Okey, ada soalan ni? Boleh faham ya? InsyaAllah ya? InsyaAllah. Ini istihsan. Sebab tu dia sumber hukum yang menjadi persihan para ulama. InsyaAllah untuk hukum akhdul istisna dengan akhdul kharitah tu kita bahas di Masjid Kifu. Tapi nampak sudah kan? Macam mana nanti cara nak keluarkan hukum tu. Okey, jadi cukup sekat tu. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطل وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعل المتقين اماما اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم